Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga mudah-mudahan beroleh manfaat, kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Apa khabar sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz? Mudah-mudahan sudah pun bersedia dalam keadaan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pada pagi ini dengan perbincangan topik akhlak yang bakal kita bawakan pada pagi ini berkenaan dengan belajar untuk memaafkan. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua sambil kita nak jawab soalan-soalan yang anda ajukan kepada kami di ruangan komen di Facebook kita untuk kita ambil sebanyak mungkin dan kita jawab, berikan pencerahan untuk kefahaman semua. Berkenaan dengan belajar untuk memaafkan. Biasalah mana ada manusia yang bila mana berlaku satu-satu benda yang memberangkan dia rasa tenang, dia rasa nak marah mungkin dalam keadaan tersebut. Tetapi bila mana ada satu orang melakukan kesalahan dan kesilapan dalam kehidupan dia, di antara yang paling baik sekali adalah untuk kita ni belajar untuk memaafkan, melupakan dan melepaskan. Jadi ada di antara kita pada hari ini yang tertanya-tanya juga. Dia kata, saya ni dah belajar untuk memaafkan dan saya pun sudah sedia untuk memaafkan, tetapi kenapa ketenangan itu tidak sampai? Orang duk sebut, dia kata bila mana memaafkan akan tenang, tapi saya tak dapat. Soalannya kenapa? Itu bakal kita jawab bersama dengan bintang ilmuwan kita, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz datang dengan ceria ni memang kena betul dengan tajuk kita belajar untuk memaafkan ni. Tapi saya minta maaf dulu lah sebab tajuk maaf kan. Saya minta maaf tadi bertemu tak perasan, handsome sangat. Alah, itu janganlah minta maaf Ustaz. Itu tak apa, itu tak apa, tidak masalah. Sebab bila mana memaafkan memaafkan Ustaz. Dia smart bertemu dengan smart, dia tak apa Ustaz. Oh macam tu ah. Okey. Baik Ustaz. Tadi saya ada kata, biasanya orang sebut kalau kita ni dah memaafkan, kita mesti tenang punya. Sebab dia kata kau maafkan dia, kau akan tenang. Tapi ada orang yang dia dah memaafkan, tapi ketenangan tu tak sampai. Jadi mungkin tu kita punya kunci utama perbincangan hari ini. Dan mungkin Ustaz nak buka dulu dengan, katanya dia dengan ayat Al-Quran. Boleh silakan dulu Ustaz untuk pembukaan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih adinda saya Dai Azrin, yang saya doakan kebaikan, kesejahteraan seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz, dan juga penonton-penonton di luar sana, ibu ayah, para alim ulama, pemimpin-pemimpin dan semuanya yang didoakan keberkatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istimewa tajuk ini iaitu berkait tentang belajar untuk memaafkan ini, satu yang elok sangatlah kita telusuri bersama sebab yang mendengar pun sama, yang bercakap pun sama. Ini untuk kita ambil iktibar ya. Jadi izinkanlah saya untuk memula dan memuliakan bicara kita ini dengan ayat Al-Quran yang menjadi tema perbincangan kita pada kali ini insya-Allah, iaitu saya akan bacakan daripada surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Dua ayat ini mudah-mudahan memberikan kita pencerahan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidang luasnya segala langit dan bumi keluasannya, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu, siapa yang bertakwa itu? Orang-orang yang mendermakan hartanya ketika senang dan susah, dan orang-orang yang menahan marahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah kasih kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Jadi Dai Azrin, ayat ini kalau saya tak perjelaskan lebih lanjut pun para penonton dah terdengar dah tadi. Apa kata Allah? Salah satu daripada sifat-sifat orang bertakwa. Orang bertakwa ini perangai dia apa? Iaitu sifatnya wal kaziminal ghaiz. Dia menahan marah. Lagi apa? Dia akan bersedekah ketika senang atau susah. PKP, COVID, apa banjir, musim susah, musim durian, dia bagi je sumbangan. Dia tolong je orang. Ekonomi okey ke, kurang stabil ke apa, dia bagi je sumbangan. Dan wal'afina 'anin nas. Dia memaafkan manusia lain. Ini sifat orang bertakwa. Ataupun kata setengah ulama, inilah ciri-ciri orang yang muhsin. Orang muhsin ataupun saya pun ada kat kawan nama Muhsin. Dia memang baik sungguh, suka belanja. Mana dia duduk sekarang tahu? Sahabat nama Muhsin kalau dulu betul, ada filem nama Muhsin. Ada. Jadi janganlah kembang sangat. Kita sama saja. Jadi orang yang ada sifat muhsin ini, atau juga disebut sebagai orang yang ada ihsan. Orang ada ihsan ni, itu sifatnya. Takwa pun dia, ihsan pun dia, iaitu dia gemar untuk memaafkan orang lain. Tadi Dai Azrin pun ada sebut bahawa kita dalam hidup ni, dalam kita berkawan, bermasyarakat, berjiran, sanak saudara, mustahil lah kalau kita tak ada langsung selisih faham. Betul. Maaf, dengan izin, ni pantun Mak Saleh, orang putih. Potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Nampak? Payah tu nak diterjemahkan kalau ikutkan pasal saya berapai tadi. Kalau Ustaz suruh saya ulang taubat tak dapat tu. Dia kata potato chip, tak payahlah. Dia kata apa? Hubungan tanpa ada salah faham atau tanpa kesilapan, terguris, tercalar, terhiris di sana sini, terlanjur terlajak kata, itu mustahil. Maka bila dah kesilapan, kekhilafan, salah faham, tak setuju pandangan, terlanjur bicara, terlajak kata, berbeza pendapat, kalau dibiarkan, lama-lama dia akan makin tegang, makin menjauh hati masing-masing. Macam mana nak tarik balik semua agar kembali berbaik semula, seronok hidup, aman, bahagia, tenang, sentosa, tenteram? Maafkan saja. Maafkan sajalah. Sebab selagi kita tak memaafkan, selagi tu kita tak akan beroleh tenang. Itu yang tadi Dai Azrin tanya tadi tu. Ada orang dia kata dia cuba maafkan. Dalam waktu dia maafkan, tapi dia masih lagi tak tenang. Artinya dia belum benar-benar memaafkan. Lanjut lagi selepas ini. Dia ada dua. Yang pertama, memaafkan dan betul-betul memaafkan. Dan kalau dalam ayat Ustaz baca sebentar tadi, surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 menceritakan tentang sifat manusia bertakwa. Di antaranya adalah dua, menahan marah di dalam hati, dan yang kedua, memaafkan manusia. Ini yang bakal kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan belajar untuk memaafkan. Ustaz, mungkin di awal ni ada satu soalan simple lah. Sebab kita biasa dengar dia dalam hadis Nabi, baginda Nabi SAW menyebutkan,
Tidak halal seorang ini berpaling wajah. Mungkin katanya dalam contoh dalam huraiannya adalah tak halal bagi dua saudara sama-sama Muslim ni mereka bergaduh sesama mereka. Dan kalau pun bergaduh katanya tidak halal lebih daripada 3 hari. Betul. Jadi kalau disebut sini ada orang tanya, dia kata kenapa 3 hari? Kenapa tak sebut sehari ataupun 2 hari? Kenapa 3 hari ataupun lebih daripada itu? Kenapa dia 3 hari? Jadi Ustaz, mungkin dalam 3 hari itu ada satu simbolik yang cuba untuk disampaikan kenapa 3 hari. Jadi kita akan jawab selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus setia bersama dengan kita untuk perbincangan belajar untuk memaafkan. Dia sebenarnya diletakkan perkataan belajar di depan tu bukanlah kita kata nak belajar daripada mula sampailah kita tahu macam mana nak memaafkan, tetapi sebenarnya kita nak ulang kaji balik. Semua dah tahu nak memaafkan macam mana, kaedahnya macam mana, tetapi kita terlupa di sini adalah kerana kita kerasnya hati tidak mahu memaafkan kesalahan orang pada kita. Baik. Tadi kita ada sebut berkenaan dengan kata Rasulullah tidak halal mereka ni bergaduh ataupun tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Ada 2 soalan. Yang pertama, kenapa tak bawah daripada 3 hari? Bergaduh hari inilah yang settle. Ataupun kenapa bergaduh hari ini tak bawa sampai sebulan ke? Yalah, sebulan lama sikit, sempat dia berfikir, cari strategi macam mana nak fikir apa hikmah bila mana memperbaiki hubungan. Kenapa 3 hari? Kenapa tak kurang? Kenapa tak lebih? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, istimewa sangat soalan ini sebab kalau nak diikutkan yang dikatakan tempoh sampai 3 hari itu bukan bergaduh sampai 3 hari. Tidak bertegur melebihi 3 hari. Ataupun dalam tempoh 3 hari itu, lebih daripada itu tak bertegur. Itulah yang dalam hadis Nabi SAW sebut, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang Muslim tak bertegur saudaranya melebihi 3 hari. Tak bertegur. Maknanya mungkin dia geram, dia menyampah, dia meluat dengan seseorang. Tak tahulah isunya apa. Aku tak mau cakap dengan kau. Aku tak tahu sembang dengan hang sampai bila. Aku tak mau. Jadi tak mau sembang, tak mau cakap. Dengan, dalam arti kata nak mulakan pemusuhan ke, tak nak, tak bertegur. Jangan kata mengutuk, maki, cakap belakang. Tu lagi cerita lain. Tak bertegur 3 hari lebih tu pun, itu pun dikira dalam Islam tidak halal. Tak sepatutnya, dan yang paling kita bimbang nanti tak layak untuk mencium bau syurga. Cuma tempoh-tempoh dalam Islam ini semuanya dalam ketentuan ketetapan Allah. Sebagai contoh, dalam Islam terkenal ataupun dalam agama kita istilah ataupun angka 7 lapisan langit, 7 bumi, 7 hari. Ini semua 7. Kemudian angka 40 pun sama, usia 40 ada doanya. Jangan lalu di hadapan orang yang solat. Kalau dia tahu bahawa apa ancaman di sebalik dia lalu depan orang solat, dia sanggup berhenti selama 40. Ini semua ada istilahnya. Termasuklah juga dengan angka 3 ini. Cuma mungkin bagi kita orang awam ni, kita boleh faham bahawa tempoh 3 hari ni mungkin tempoh untuk relevan untuk seseorang dia nak bertenang-tenang sekejap. Daripada tempoh tak puas hati tu, dia macam agak pelik sikit lah. Gaduh waktu tu juga minta maaf. Itu dah kali dia tenang sekejap, dia sabar, dia fikir, dia rasional, dia rational balik. Memang aku geram dengan dia, tapi selama ni dia yang tolong aku. Relax. Jadi mungkin tempoh bertenang-tenang agaknya di situ. Maka janganlah lebih daripada 3 hari. Ada setengah orang kata, tak apalah kalau macam tu Ustaz. Kalau macam tu saya bergaduh dengan dia 3 hari. Hari keempat kawan balik. Hari lepas tu sambung permit balik. Dia macam pasport juga, dia sambung permit. Macam-macam. Tapi dalam satu hadis yang lain, ini lagi ganah ni. Ada orang dia kata, tak apalah Ustaz, saya tak heran 3 hari. Biar setahun pun tak apa. Dalam satu hadis Nabi SAW, baginda Nabi menyebutkan, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang tak bertegur saudaranya selama setahun,
sama seperti dia telah menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan perawi yang lain. Jadi nak sebutnya apa? Menumpahkan darah ni bukan membunuh. Maknanya dalam tempoh setahun itu seolah-olah berdosa. Sebab orang yang tak puas hati dengan seseorang, jaranglah dia berdiam diri. Biasanya akan ada cakap-cakap belakang. Tak puas hati dengan seseorang, betul orang lain pun tanya, Mamat tu lama tak dengar cerita dia. Kau ingat dia bagus sangat? Nampak? Mula mengumpat, mula memfitnah. Lagi-lagi ambil, jangan 3 hari, setahun pula tu. Itu yang jadi dosa. Maka yang paling elok sekali kita amalkan adalah wal afina 'anin nas. Maafkan sajalah. Dia kalau ikutkan Dai Azrin, antara orang yang minta maaf dengan memaafkan, mana darjat lebih tinggi? Minta maaf dengan memaafkan. Rupanya dalam Al-Quran Allah suruh kita memaafkan lebih daripada minta maaf. Kalau kita dengan Allah Ta'ala, ialah bersegeralah minta ampun, minta taubat semua. Tapi dengan sama manusia ni, Allah lebih suka antara minta maaf dengan memaafkan. Allah lebih suka yang memaafkan. Allah. Sebab orang yang memaafkan ni jiwanya besar. Tak mampu orang untuk nak memaafkan. Lagi-lagi kalau luka yang dah dibuat tu terlalu dalam. Senang, dah sakit hati aku, suruh maaf pula. Gitulah. Maksudnya Ustaz, dia ni tak payah tunggu ada orang datang minta maaf pada dia. Tak adalah yang datang kata, maafkanlah aku. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Berlaku saja sesuatu, terus memaafkan. Macam kes tadi Ustaz. Walaupun Ustaz tak nampak saya tetap memaafkan Ustaz. Subhanallah, itu gua aja Ustaz. Baik. Tak lengkap rasanya perbincangan kita kalau kita tak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita. Ayuh, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Masrifah Nur Jamain. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan saudara kandungnya. Adakah contoh kepada kita untuk belajar memaafkan kesalahan orang lain dengan tidak menyimpan dendam atau membalasnya dengan kejahatan? Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada orang yang sabar dan memberi maaf. Apakah ganjaran orang yang berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat zalim dan khianat kepadanya? Contohnya, pada diri kita dan ahli keluarga kita yang teraniaya. Mohon pencerahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan adik-beradik ataupun dengan keluarganya itu sangat terkenal dalam Al-Quran. Sehingga kan ia disebut sebagai ahsanil qasas, sebagus-bagus kisah, sebagus-bagus cerita dalam Al-Quran. Sebab apa? Ia menghimpunkan banyak plot-plot yang menarik, yang mana Nabi Yusuf punya kisah boleh kita rumuskan macam ni. Itulah perjalanan hidup upside down. Ada kala di atas, ada kala di bawah. Mula-mula mimpi nampak bulan, bintang semua, nampak macam satu ini. Rupanya itu permulaan, rupanya nak dibuang adik-beradik campak masuk dalam perigi. Lepas tu orang jumpa pergi jual. Panjang-panjang ceritanya. Cuma segala bentuk Allahumma salli ala Muhammad, segala bentuk penganiayaan adik-beradiknya terhadap Nabi Yusuf ini satu iktibar buat kita. Sebab apa? Dia macam ni. Saya cerita dari sudut sejarah sikit. Nabi Yusuf alaihissalam ini, dia ada adik-beradik yang ramai. Adik-beradiknya, kita sebut juga adik-beradik tiri lah juga pun ramai. Sebab ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, dia kurang lebih ada 4 isteri. Nabi Yaqub dia ada 4 isteri. Isteri pertama nama Leah, isteri kedua nama Rakhil, isteri yang ketiga nama Bilha, isteri yang keempat nama Zilfa. Keempat-empat isteri ni ada anak masing-masing. Contoh, Nabi Yaqub, isteri pertama nama Leah, dia ada 6 orang anak. Rubin, Simuin, Lewil, Yahuda, Ishak, Zabulon. Isteri yang kedua nama Rakhil, dia ada 2 orang anak. Ini istimewa. Iaitu pertama Yusuf, yang kedua Bunyamin. Isteri ketiga nama Bilha, dia ada 2 anak. Pertama nama Dan, yang kedua Naftali. Yang keempat nama Zilfa, ada 2 anak. Nama Gad, yang kedua nama Ashir. Cuma Nabi Yusuf dan Bunyamin ni adik-beradik.
yang bila kita dengar kisah tu, Bunyamin inilah yang disebutkan antara yang merencana untuk nak pisahkan Nabi Yusuf ni daripada ayahandanya, pasal dia orang semua macam benci lah tengok ayahandanya sikit-sikit anakku Nabi Yusuf lah. Habis kami ni semua, tu yang jadi adik-beradik pun benci sama benci tu. Tapi walaupun pahit perjalanan hidup liku-liku dilalui Nabi Yusuf, kena fitnah, masuk penjara, akhirnya dia memegang jawatan tertinggi dalam negara. Orang kata kalau pada waktu itu dia nak balas balik apa yang adik-beradik dia buat dulu ni, boleh saja, maknanya dendam kan. Tapi tidak, dia seorang Nabi yang mulia. Ketika itulah Nabi Yusuf dia panggil semua adik-beradik dia, dan dia mengatakan apa? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aku takkan sekali-kali aniaya, buat tak elok, zalim terhadap kamu semua adik-beradikku, kerana Allah itu Maha Pengampun. Sadaqallahul azim. Jadi maknanya dia sebenarnya paling sakit apa dia? Dikhianati oleh darah daging sendiri. Apa masalah engkau? Kita membesar sama, tidur sekatil, tilam, bantal, mak ayah yang sama. Engkau dulu kecil-kecil, abang yang tolong. Kenapa engkau? Nampak? Jadi maknanya kemaafan yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf ini sangat istimewa, sangat mengujakan kita. Ingat. Kemudian balik pada soalan tadi, ganjaran. Apakah ganjaran? Ganjaran di sebalik orang yang boleh memaafkan orang lain, apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, lupakanlah. Tu dia kena maaf sama lupa kan. Tidakkah engkau suka Allah ampunkan kamu? Sadaqallahul azim. Dia sebenarnya nak menjemput pengampunan Allah bermacam-macam jalan. Ada orang nak jemput pengampunan Allah itu dengan bersedekah. Ada orang dia semayang solat sunat taubat. Ada orang maafkan orang lain. Maksudnya dengan cara dia maafkan orang lain, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Mudah kan? Itulah istimewanya ataupun kelebihan fadilat di sebalik jiwa yang memaafkan, insya-Allah. Subhanallah. Kan, jarang saya dengar orang baca terjemahan Quran dengan nada syair. Oh tu Ustaz ni dengan nada syair tu. Subhanallah. Baik Ustaz. Sebenarnya bila mana kita dengar tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam sebentar tadi, memang bila mana kalau kita lihat, kita akan rasa satu benda yang sangat takjub dengan sifat Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab apa? Sebab ialah macam Ustaz sebutkan kepada kita sebentar tadi, apabila dianiaya, dijahati oleh adik-beradiknya, tetapi dia tetap dalam keadaan berlapang dada, memaafkan, sehingga kan sampai dia ni memegang pada jawatan yang tertinggi, boleh saja dibalas akan perbuatan adik-beradiknya tersebut, tetapi dia tetap dalam keadaan berlapang dada, menghargai dan juga belajar untuk memaafkan dan melupakan. Baik. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Tuan Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Kita lihat soalannya. Bagaimana kita sebagai ibu bapa untuk sentiasa berlapang dada dan belajar untuk memaafkan kesalahan anak-anak? Ini pula konteks ibu dan bapa. Terima kasih Tuan Ismail untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Ya, betul. Dia konsep memaafkan ini di pelbagai peringkat. Sama ada dalam keluarga, bermasyarakat, berjiran ataupun di tempat kerja. Maka asalkan ada hubungan, maka di situ kena ada rasa kemaafan tu, kena standby, kena ada sedia. Sebab apa? Kita tak lari daripada ragam manusia yang pelbagai di sekeliling kita, yang mungkin tak sehaluan, tak selari dengan kehendak kita. Jadi nak bagi keadaan kembali pulih dan stabil, maafkan sajalah. Kita tak puas hati dengan biras kita. Asal balik kampung tak pernah beli apa pun balik kampung. Asyik-asyik aku beli. Dah lah aku yang beli. Kalau balik raya, rendang, nasi impit, semua aku yang masak. Engkau balik lenggang makan, lepas tu komplain, masin. Berapa tahun kita nak mengadap biras macam tu? Contoh biras kau menantu ke ipar ke. Contoh. Takkan tiap-tiap kali raya nak kutuk, tiap-tiap kali raya kutuk dia. Ustaz punya cerita tu nampak macam bukan contoh. Maknanya contoh yang pernah jadi. Jadi maafkan saja. Mungkin ada orang kata, alah Ustaz, maaf. Sampai bila saya nak ni?
dak permulaannya maaf dulu. Lepas daripada maaf, baru ada strategi yang lain pula nanti. Nasihat, panggil, bincang, kaunseling apa kan. Tu. Sebab itu dalam Quran, kemaafan dalam hidup berkeluarga ini ada dinyatakan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Allah Ta'ala menyebutkan apa? Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awasilah. Apa? You better watch out. You better watch out. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Ni satu pelajaran untuk kita. Allah Ta'ala sebut, isteri, anak, ahli keluarga, ada yang akan jadi musuh kepada kita. Jadi ada satu benda tak, minta maaf saya mencela. Maksud musuh tu adakah musuh yang benar-benar musuh ataupun musuh dalam keadaan kita ni perlu perbaiki akhlak dan peribadi dia? Baik, sebelum saya jawab, kita berehat seketika dulu untuk kita hurai sebentar saja lagi Ustaz. Kita berehat seketika, kembali selepas ni bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan topik perbincangan belajar untuk memaafkan. Banyak telah kita kongsikan kepada penonton-penonton semua pada pagi ini. Catat sebaik mungkin dan sebarkan, semoga beroleh manfaat. Kalau nak sebarkan di Facebook, jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV3, Facebook rasmi kita. Baik. Tadi Ustaz ada bacakan satu ayat Al-Quran yang menyebutkan keluarga kamu akan jadi musuh kepada kamu. Apa maksud sebenar di sebalik huraian tersebut? Silakan Ustaz. Ya. Ahli keluarga kita sekalipun akan ada di kalangan mereka tindakan mereka, kelakuan mereka yang akan menyebabkan kita sendiri pun rasa marah, kurang senang, akan rasa ataupun dalam arti kata yang lain, mungkin kerana kesibukan kita melayani dengan keluarga kita boleh menjadikan kita dan urusan ibadah mungkin makin lama makin jauh. Dia banyaklah dia punya dari sudut fitnah atau menjadi musuh di situ. Tetapi yang kita nak faham dalam konteks sekarang ni adalah ada perangai-perangai tertentu mereka yang membuatkan kita sendiri pun jadi geram. Maka Allah Ta'ala sebut siap-siap, fahzaruhum, awaslah. Okey, ataupun kamu ni dalam keadaan berjaga-jagalah terhadap mereka itu. Beringat sikit. Beringat sikit. Sebab apa? Kalau sekiranya dia buat benda-benda yang tak sepatutnya ke apa, ayah, ketua keluarga, amar ma'ruf nahi mungkar, seru yang Allah Ta'ala suruh dan cegah kemungkaran. Dan dalam masa yang sama mesti ada sifat wa in ta'fu wa tasfahu. Kamu ini kena ampunkan kesalahan mereka itu. Kena ampunkan kesalahan isteri, ampunkan kesalahan anak. Sebab manusia belajar dari kesilapan. Tak ada orang yang kayuh basikal, sekali kayuh terus berjalan sampai ke hari ini, tak. Jatuh itulah pendidikan untuk dia. Isteri tersalah cakap, anak tersalah buat kerja. Tersalah itu proses pembelajaran supaya di masa akan datang tak ulang lagi. Maka kita dalam mendidik, wahai ayah, wahai suami, maaf itu senjata kita untuk kita lebih tenang dan lebih tidak terburu-buru dalam tindakan. Marah, tinggi suara, maki hamun. Kalau dalam psikologi akan timbul satu isu namanya kecederaan emosi. Kecederaan emosi ni maknanya mungkin seorang ayah dia tengking ke, dia jokah kuat-kuat, kesan dia sama macam dia ambil rotan ke hanger pukul pada badan anak tu. Tapi bersifat emosi dalaman. Anak tu mungkin dendam, anak tu mungkin benci dengan mak bapak sendiri, dan anak tu lebih selesa mengadu pada orang lain banding mak ayah sendiri. Jadi Allah ajar kita maafkan dulu dia. Dia punya punishment, dia punya denda ke apa selepas ni.
Maafkan dia dulu. Isteri kita ke, anak kita, suami sekalipun. Jenis minum cawan tak reti basuh. Minum letak dalam sinki, basuh lah. Jadi isteri abang ni. Muncul lah dengar tanya ustaz pun tadi. Maafkan kami. Maafkan je lah lelaki awak tu. Maaflah. Aduh. Kan? Jadi samalah kita macam melayan keluarga kita, termasuklah mak ayah kita. Orang tua bila orang pernah muda, ayat tu, orang pernah muda ni lain sikit. Bila meningkat usia, dia akan jiwa cepat sensitif. Kadang-kadang cakap dia, tutur bicaranya itu, anak-anak terasa hati. Kadang-kadang terkoyak sikit apa mak cakap. Jadi anak menantu ni macam mana kalau dapat mak mentua, mak macam tu? Maafkan sajalah. Kan tenang hidup. Maafkan sajalah. Nak dibanding dengan baiknya mak kita, ayah kita daripada kecil, didik kita sampailah tak apa kecil dah ni. Maka maafkan sajalah. Hidup kan tenang. Wallahu a'lam. Subhanallah, kan. Saya dengar Ustaz cerita tu memang dia menggambarkan realiti kehidupan semasa pada hari ini, khususnya dalam kekeluargaan. Anak buat silap, suami, isteri, mak, ayah, siapa saja pun kita belajar untuk memaafkan supaya kehidupan dalam keluarga tersebut akan menjadi lebih tenang. Baik, sebelum kita ambil soalan seterusnya di Facebook, saya ada satu benda Ustaz, saya terfikir tadi. Kita hari ini belajar tentang memaafkan yang sebenar-benarnya, belajar untuk memaafkan. Tapi kalaulah ada satu orang ni dia memaafkan tapi kena ada syarat. Contoh dia kata, aku boleh maafkan kau dengan syarat kau kena buat benda ni. Macam dalam keluarga, papa boleh maafkan awak, tetapi awak kena ambil alih syarikat papa. Contoh Ustaz, contoh ya. Jadi dia maafkan ni kena bersyarat katanya. Aku boleh maafkan dengan syarat kau buat ni dulu. Aku boleh maafkan dengan syarat kau kena macam ni. Aku boleh maafkan dengan syarat kau kena bagi aku benda ni. Jadi kalaulah maaf yang bersyarat ini, adakah dia sebenar-benar maaf ataupun hanya sekadar pada lisan saja, bukan dengan sejujurnya? Bagaimana Ustaz? Komen sikit. Ya, kita dalam memaafkan orang, seeloknya iringlah bersama-sama dengan kemaafan itu nasihat. Kita pesankan pada dia. Contoh, dia buat satu kesilapan ataupun staf ke pekerja ke, dia buat silap. Maafkan itu adalah untuk tenangkan hati kita daripada berterus-terusan geram dengan dia. Sebab kita akan menghadap dia berapa tahun lagi selagi dia kerja dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, saya maafkan awak. Saya maafkan kesilapan awak kali ni yang merugikan syarikat kita ni. Pembaziran berapa banyak ni. Tapi lepas ni, awak kena begini dan begini. So and so lah, bagi tahu. Dia tidaklah kita kata syarat, tapi maafkan diiring bersama dengan nasihat dan pesanan agar ia tak berulang kembali di masa akan datang. Mungkin ada orang kata, kalau dah macam tu Ustaz, jenuh lah kita nak minta maaf, kita nak maafkan dia berapa kali ni Ustaz? Soalan macam ni pernah ada orang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tu tanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Ya Rasulullah, berapa kali saya nak kena maafkan pembantu saya? Pembantu rumah saya, pembantu saya di kerja saya ni, berapa kali saya nak kena maafkan dia? Nabi tak respon, Nabi tak jawab. Nabi tanya, lelaki tu tanya lagi, kam na'fu 'anil khadim? Ya Rasul, berapa kali saya nak kena maafkan dia? Pun Nabi tak jawab lagi. Kali ketiga dia tanya soalan sama, berapa kali saya nak kena maafkan dia? Baru Nabi jawab, a'fu anhu kulla yaumin sab'ina marrah. Maafkanlah pekerjamu itu 70 kali sehari. 70 kali sehari. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini Nabi ajar. Dia sebenarnya, ni dalam konteks pekerjaan, tengok orang buat silap, itu tanda dia buat kerja. Ingat orang buat silap, tu tanda dia buat kerja tau. Gara-gara kerana ramai sangat takut silap, akhirnya tak buat kerja. Betul. Daripada silap, baik saya tak payah buat. Kalau silap, kena marah, kena bebel, baik tak payah buat. Salah. Berikan peluang. Sebab tu kalau dalam konteks pendidikan anak-anak, kurang sesuai mak bapak jenis, jangan. Oh tak boleh. Oh jangan. Nah, bagi dia, maaf dengan izin, experience it. Bagi dia pengalaman buat benda tu. Jatuh. Lepas ni dia tak buat dah. Faham. Dia kena belajar sesuatu daripada situ. Samalah dengan kita. Saya dulu ada kawan, dia ada pembantu rumah.
bukan ya, warga negara luar lah. Kawan saya beli ketam. Dia beli ketam banyak-banyak. Dia pesan dengan pembantu rumah dia tu, nanti tolong masak ni ketam ni ya, buat masak lemak. Itu je lah. Tak ada tanya macam mana nak siang ketam tu ke apa. Balik-balik dah siap, dah bau wangi satu rumah dah, bau ketam masak lemak. Dia buka-buka periuk terkejut. Memang ketam. Semua kaki dia buang. Tinggal hak bulat tengok. Ketam kan hak helmet tu. Helmet lah tu. Kaki semua dia buang. Itu kepah. Itulah tu. Lah kawan saya tanya, kenapa dia buang semuanya? Kenapa dia buang kaki-kakinya semua? Dia kata kaki ni isi sikit, tak baloi masak. Penuh ruang, dia kata. Jadi maafkanlah. Pembantu rumah gosok baju, berlubang baju mahal kita. Aduh, maafkanlah. Nabi kata berapa kali? 70 kali. Di saat 70 kali tu nak letak syarat, jenuh. Dah, pesan sajalah. Lain kali hati-hati bawa cawan. Tak boleh tuan. Hari ni hari apa? Hari malang saya tuan. Nasyid jatuh je. Pesan lain kali hati-hati. Itu je lah. Barulah kita pun tenang, dia pun dapat belajar sesuatu. Subhanallah, belajar untuk memaafkan tetapi bukan dengan bersyarat semata-mata. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Ram Desaru, katanya Assalamualaikum, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan yang kedua, keburukan orang lain kepada kita. Soalan saya, bagaimana untuk belajar memaafkan jika banyak antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain? Hanya satu kesalahan daripada kebanyakan kebaikan yang telah pun pernah dia lakukan kepada kita. Bak kata orang, yang buat baik tak nampak, yang buruk nampak aja katanya. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga sahabat kita Ram Desaru untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Ada satu pesanan bijak pandai yang sangat membekas di hati saya lah. Ya. Katanya, sibukkanlah diri buat kebaikan hingga penat untuk melakukan keburukan. Namun, kalau kita sempat melihat keburukan orang, bermakna kebaikan kita masih kurang. Saya ulang lagi sekali. Pagi ni nampak berpinau mata tu. Dah lah pakai pink Ustaz ni. Saya sebut lagi sekali ya. Apa tadi? Sibukkanlah diri buat kebaikan hingga penat untuk melakukan kejahatan. Dai Azrin hari ni mengacarakan rancangan. Lepas ni pergi dakwah, pergi program, mana-mana rata sana rata sini. Ada terdetik dah hati nak buat benda tak senonoh, tapi tak larat lah. Penat lah. Tak dan. Tidur terus. Kan? Atau sampai masa meninggal. Habis. Tak sempat buat benda tak elok. Itu yang bagus. Tapi kata bijak pandai ni, dia kata, kalau kamu sempat melihat keburukan orang, bermakna kebaikan kamu masih kurang. Sebab sempat tengok keburukan orang. Orang kalau sibuk dengan kebaikan diri sendiri, dia tak sempat menengok keburukan orang. Betul. Hak terlintas tak apalah. Ini sibuk duk cari-cari lagi. Maknanya kebaikan kita masih lagi kurang. Maka apa pesan saya untuk kita semua? Dalam hidup ni, berusaha untuk kita buat sebaik-baiknya. Kita tak akan mampu jadi yang terbaik, tapi sekurang-kurangnya kita bagi yang terbaik pada orang di sekeliling kita. Orang kata apa? Kenanglah kebaikan orang terhadap kita dan lupakan keburukan orang terhadap kita. Kata orang alim kata apa? Kalau kita boleh buat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu fitrah. Tapi kalau kita boleh buat baik terhadap orang yang buat jahat terhadap kita, itu sunnah. Tapi siapa yang buat jahat terhadap orang yang buat jahat, itu namanya dendam. Faham? Tapi siapa yang boleh buat jahat terhadap orang yang buat baik, itu zalim namanya. Maka mari sama-sama ambil kesempatan ni untuk berhentilah. Yang saya bimbang hari ni, dahlah sekarang ni musim orang meninggal mengejut. Meninggal mengejut ni dua sebab. Pertama, jantung. Kes jantung. Di Malaysia purata yang meninggal akibat jantung ini 12,000 orang purata laki-laki, 8,000 perempuan. Jadi meninggal mengejut, tidur malam tadi, pagi esok dah tak bernyawa. Atau satu lagi mati mengejut secara kemalangan. Para penonton tak bimbang ke? Di saat kita mengutuk orang, hina orang, fitnah yang belum sempat minta maaf,
meninggal dalam keadaan berhutang budi dengan orang yang masih lagi hidup. Ini kita bimbang. Jadi saya ingat, yalah, ingatan terhadap kematian ni pun satu yang boleh membuatkan hati kita kembali tawar untuk kembali untuk kita nak maafkan orang-orang yang pernah kita buat zalim tu. Wallahualam. Wallahualam. Satu peringatan yang simple, mudah ringkas tetapi sangat berkesan di setiap lapisan hati, yang pastinya kita sedar bahawa kesilapan manusia ada pada kita dan kesilapan kita juga ada pada manusia, saling memaafkan di antara satu sama lain. Sidang penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz. Sidang penonton, pastinya anda sudah pun beroleh manfaat pada pagi ini. Bangun, lihat, ambil peluang dan terima apa nasihat yang disampaikan. Perbincangan berkenaan dengan belajar untuk memaafkan. Saya teringat pesan orang tua-tua, dia menyebutkan bahawa katanya ingat kebaikan orang pada kita dan lupakan kebaikan kita pada orang. Ingat kejahatan kita kepada orang lain dan lupakanlah kejahatan orang lain kepada kita. 4 benda ni ambil, maka hidup akan jadi tenang. Bak kata Ustaz Ilyas sebentar tadi, nak tenang, maafkan orang dan lupakan kesalahan tersebut. Baik, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Sirna. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan semua penonton. Belajar untuk memaafkan. Ada 2. Yang pertama, apakah seseorang anak itu boleh memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat jahat kepada ibu dan bapanya? Dan soalan yang kedua, ungkapan aku tidak akan memaafkan kau sampai mati, contoh dialognya, dosa dengan Allah, Allah akan ampunkan bila kita bertaubat, tetapi dosa sesama manusia kita kena minta maaf. Bagaimana Ustaz jika situasi begitu terjadi? Apa harus dilakukan? Terima kasih sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, masalah hubungan kita sesama manusia ni, dia kena diselesaikan juga kita sama manusia. Dia tak boleh guna istilah kita settle akhirat nantilah, settle akhirat. Janganlah macam tu. Akhirat nanti semua sibuk, banyak lagi urusan lain. Dia ingat akhirat nanti duk termenung, duk melengung je kot. Tak, ingat tunggu pejabat pos nak bayar bil. Macam tu, bukan. Sibuk sangat-sangat dengan huru-hara manusia dan kita pun tak tahu lagi. Oh, takkan nak menambahkan lagi kekusutan suasana akhirat nanti. Sebab itu dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kanat lahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang ada buat zalim kepada saudaranya, sama ada dalam bentuk kezaliman tu melibatkan maruah, memalukan dia. Dia cakap benda lain kat Facebook, kita ambil ayat dia, kita edit, tukar benda lain untuk memalukan dia, untuk nak menjatuhkan maruah dia, untuk orang unfollow medsos dia, Facebook ke Instagram ke apa. Aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Maka orang yang buat zalim tu, Nabi sarankan minta maaf, minta halal balik pada orang yang kau buat naya tadi tu, mangsa tadi tu, pergi minta maaf, minta halal daripada dia sebelum tibanya hari yang tak laku lagi dinar, dirham, ringgit Malaysia ke dolar ke apa, dah tak laku lah. Maknanya hari akhirat nah. Jadi tolong settle di dunia. Tapi Da'i Azrin, barangkali ada orang memang jiwa dia, selagi dia tak maafkan, dia rasa dunia dia kelam. Dia sendiri memang orang buat zalim kat dia, orang buat zalim kat orang tua dia, tapi hidup dia rasa macam tak tentu arah selagi dia tak maafkan. Bukan tak minta maaf, tak maafkan. Dia rasa macam hidup serba tak kena. Saya dengan izin saya kongsikan satu pengalaman pernah berlaku pada seorang. Saya ni sejak 2 ni terlibat dengan dunia bisnes ni, berkenalan dengan ramai tokoh-tokoh hebat. Rezekilah juga, belajar kan, kita ni belajar.
Ada seorang ni, dia ni tokoh bisnes yang hebat. Tuan-tuan pun kenal, tapi tak apalah, dia pun minta jangan dihebohkan. Cuma dia ditipu ratus ribu. Dia kena tipu ratus ribu. Dan dia kata lepas dia, yang tipu dia pun bukan orang lain. Orang yang siang malam berurusan dengan dia. Ratus ribu. Terduduk, menangis dia macam, dia kata kering air mata tu. Lepas tu saya tanya, habis tu sekarang ni macam mana boleh okey balik, nampak bisnes semua dah okey balik? Dia punya tak boleh nak move on tu berapa lama dia kata? Hampir 3 bulan. 3. Lama, tak boleh. Dia kata dia pergi mana-mana pun nampak orang tu. Dia kata sampai setahap, saya tengok nasi tu, saya teringat dia. Uish. Orang yang naya saya tu, saya tengok nasi pun saya nampak dia. Macam mana ni Ustaz? Mimpi jangan cakap. Lepas tu macam mana boleh kembali okey balik? Saya maafkan dia. Dia kata, Ustaz, pada saat saya memaafkan dia, dunia saya kembali berwarna-warni. Dunia saya kembali terang dan saya dah nampak jalan apa saya nak buat. Waktu saya tengah marahkan dia, berapa ramai pekerja saya minta berhenti dan keluar. Sebab dia tengok bos macam dah tak ada haluan, dah tak ada direction, dah tak boleh nak move on dah. Oh, rupanya bila saya maafkan orang yang buat naya saya tu, hidup saya kembali terang benderang. Patutlah Allah dah lama ajar, Rasulullah SAW dah lama bagi panduan pada kita. Maafkanlah, engkau akan nampak jalan yang jauh lebih terang, indah. Yang benci, yang aniaya engkau, seorang dua je. Yang sayangkan kau, yang nak bagi laluan pada engkau untuk berjaya, itu lebih ramai di luar sana. Oh, begitu pelajaran dia. Masya Allah. Saya yang dengar, kita pun rasa sebab pula dengar. Oh, macam tu. Manisnya di sebalik kemaafan yang diberikan. Apatah lagi kalau tuan-tuan dahulu pernah ikuti berita yang sangat menyayat hati yang menimpa kepada keluarga Dr. Abdul Munim. Dr. Abdul Munim ini yang mana kesnya heboh satu dunia. Anak dia dibunuh. Anak dia dibunuh di luar negara, di Amerika pada waktu itu. Anak dia penghantar pizza, dibunuh, ditikam dan meninggal dunia. Dalam perbicaraan dalam mahkamah tu, ayah kepada mangsa yang bernama Dr. Abdul Munim ini, dia maafkan pembunuh anak dia. Dia boleh maafkan anak dia. Siap masa tu dia boleh berpeluk lagi dengan pembunuh anak dia sendiri. Tuan-tuan, hakim menangis. Hakim sendiri mengalir air mata. Orang jenis apa ini boleh maafkan darah dagingnya dianiaya, dibunuh, diperlakukan macam tu? Si ayah berjiwa besar boleh maafkan. Ini tandanya apa? Ini tanda orang jiwa akhirat. Sebab akhirat jauh lebih luas daripada dunia. Orang yang sibuk jiwa dia dunia, sempit. Tapi orang kalau jiwa akhirat, luas jiwa dia. Setakat seorang dua menyakitkan dia, menganiaya, tak ada apa, aku ada Allah yang maha kaya. Engkau nak aniaya aku, engkau nak buat zalim pada aku ada Allah yang sentiasa melindungiku. Senantiasa. Asalkan yakin itu saja. Patutlah wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, lupakanlah, maka Allah akan ampunkan kau. Kerana tak semua orang mampu memaafkan orang lain. Itu dia. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya dan juga Ustaz kongsikan kepada kita cerita motivasi sebentar tadi supaya dapat memukul jiwa setiap penonton yang menyaksikan pada pagi ini. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Fadli Mat Shah. Assalamualaikum Ustaz. Katanya soalan saya, jika kita memaafkan seseorang, perlukah ungkapan maaf tersebut selari dengan kita benar-benar melupakan kesemua kesalahan yang mereka lakukan kepada kita? Bagaimana jika hanya berkata maaf ataupun memaafkan sahaja? Adakah ia memadai? Terima kasih Tuan Fadli Mat Shah. Yang dapat saya faham dalam ni ada dua katanya. Yang pertama, kalau kita maafkan, perlu tak kita sebut aku maafkan kesalahan kau sekian. Ada akadnya. Yang kedua, kalau kita minta maaf, contoh saya minta maaf kat Ustaz, saya minta maaf. Tak kata salah apa? Kalau ada lah, padahal ada. Tapi perlukah saya sebut maaf itu secara spesifik apa yang saya buat? Bagaimana Ustaz? Ya, dia kalau nak diikutkan lebih bagus adalah kita sebutkan, kita nyatakan apakah perkara yang kita maafkan, apa yang telah dia lakukan terhadap kita. Ya. Bang,
Ni isteri, konteks keluarga, suami isteri. Abang, saya maafkan abang sebab abang apa buat hari tu ni. Adalah tu orang jumpa resit baju abang perempuan ke apa. Abang nampak rupanya abang ada pasang kayu lain kat luar ke apa. Kayu 3, kayu apa. Jadi sebutkan, maafkan abang. Mungkin abang nafsu tak tentu arah ke apa masa tu, saya maafkan. Semoga abang jadi suami yang lebih bertakwa, contoh pemimpin pada anak-anak. Nyatakan. Sebab kita tak nak dia ulang balik. Ada satu hal lagi orang tanya, Ustaz, habis tu kalau dia buat aniaya, dia buat zalim pada saya ambil tindakan undang-undang macam mana? Adakah itu namanya saya tak memaafkan dia? Macam ni, kawan-kawan semua, kita maafkan dia. Maksudnya hubungan kita dengan dia selesai, tak ada masalah. Faham. Tetapi kalau dari sudut tindakan undang-undang, disebabkan kerugian yang kita alami, itu silakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang tu ada orang dia nak apa tu hak dia. Maknanya sesuatu yang sepatutnya dia dapat, dia tak dapat. Kerana itu maafkan ya, tetapi tindakan undang-undang itu sebab kita negara ada undang-undang. Jadi kita boleh ambil tindakan, tak ada masalah. Bukan bermakna maafkan tak biarlah orang buat zalim kat aku, biarlah dunia sementara kan kau kenalah balasan. Lama kelamaan orang macam tu bermaharaja lela. Dia akan rasa seronok buat macam ni, buat naya orang. Lepas tu maafkan. Tak boleh. Kita didik orang yang buat zalim pada kita dengan cara menggunakan undang-undang supaya di masa akan datang dia tak buat lagi. Dan tak buat pada individu lain. Skamer apa kan? Maafkanlah skamer yang ada. Semoga dia mendapat hidayah Allah Ta'ala. Dia pun manusia juga. Dia pun manusia juga. Janganlah macam tu. Nanti mencambahkan lagi ramai orang jahat atas dunia. Na'uzubillah. Baik, itu dia. Memaafkan itu hal lain, tetapi kalau nak ambil tindakan undang-undang pun silakan, kerana itu adalah hak seseorang individu tersebut. Baik, sedang menonton, kita belajar ini untuk memaafkan dan ada lagi bakal kita kongsikan kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah masih diberi peluang untuk sama-sama kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali untuk perbincangan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, belajar untuk memaafkan. Baik. Hati sudah tenang, jiwa sudah kembali stabil dan juga badan mula cergas kembali. Itu adalah hasil daripada memaafkan dan melupakan. Baik. Kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum sedang penonton, soalan saya. Apakah ciri-ciri sikap yang harus ada pada setiap ibu mertua? Nah, ibu mertua agar menjadi seorang mertua yang baik sentiasa. Belajar untuk memaafkan kepada menantu-menantu lelaki ataupun perempuan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Ismail Maisa untuk soalan ini. Saya bila mana dengar ni Ustaz, betul juga katanya. Kita mula-mula baca ni kita kata memaafkan berkaitan dengan mertua, menantu mungkin jauh, tetapi sebenarnya dia sangat-sangat relevan. Sebab hari ni pun kalau kita tengok menantu bergaduh dengan mak mentua guna-gunakan pakai ilmu hitam kepada menantu sebab nak berpisah. Dia kata tak nak dah menantu ni, saya nak cari yang lain untuk anak saya tak nak pakai ilmu hitam. Ustaz, ada. Jadi komen Ustaz bagaimana? Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mengasihi, menyayangi orang lain sebagaimana kamu ingin disayangi. Maknanya ibu-ibu di luar sana, tak kiralah ibu mertua ke pak mentua sekalipun, kalau kita nak kita disayangi, dilayan baik, maka begitulah yang kita perlakukan terhadap anak menantu kita. Layan, sayang dengan baik, maka kita akan dapatlah. Orang putih kata what you give, you get back. Itu saja. Pertama, kena ada rasa sayang terhadap mereka. Okey. Namun
sayang yang kita pamerkan itu kadang-kadang mungkin disalah erti. Kita takkan mampu nak melebarkan kasih sayang itu secara saksama sangat. Kadang-kadang mungkin terlebih pada yang bongsu, kadang-kadang mungkin terlebih pada yang sulung, kadang-kadang kelihatan saja, kelihatan macam lebih, padahal bagi ibu tu layan, bagi mak, anak menantu ke sama, mak layan semua. Tapi nak buat macam mana? Nak buat gena orang, kata orang kampung saya. Nak buat gena. Ada yang kecil hati tengok, mak kalau hak tu balik ya, bagi tu bagi ni. Mak kalau yang ni balik ke, bagi tidur bilik sedap. Jadi bola-bola baling Ustaz. Jadi contoh. Jadi ini semua persepsi. Bagi ibu-ibu di luar sana, kita layan semampu kita lah. Dan bagi kita anak-anak pula, kita kena belajar dah tinggi-tinggi belaka. Mak ayah hantar belajar tinggi-tinggi dah. Segala ilmu pelajaran didadakan. Anugerah dekan tiap-tiap sen. Tak kalah dengan mak pun nak berkecil hati lagi. Sudahlah. Belajar tinggi. Dengan kawan pekerja grup WhatsApp boleh bertolak ansur. Dengan mak sendiri tak boleh nak tolak ansur ke? Saya nampak begini. Bila ada hubungan dua hala yang kurang baik, kena salah satunya kena ada sifat mengalah. Sama ada ibu, tak apalah. Bagi ibu, dia mungkin anak-anak ni dianggap baru nak mula kehidupan. Tengah adjustable lagi, tengah adjust lagi. Nak raya sebelah sini berapa hari, sini berapa hari. Beraya rumah mertua lama banding rumah mak sendiri. Sabar ibu, sabar. Anak tengah belajar nak buat adjustment. Jauh lagi perjalanan hidup dia. Mak dulu pun sama kot kan? Ada kot benda-benda yang tak kena antara mertua dulu kan? Tenang, tenang. Ini hidup adalah proses. Anak pun sama. Mak ni balik pun bebel, tak balik pun bebel. Jadi faham tak? Jadi memang eloklah tajuk kita. Memaafkan. Maafkan sajalah. Okey. Kita dari sudut, kalau dari sudut mertua, kita sayang mereka dan kita bimbing mereka. Bimbing bukan erti mengongkong. Bimbing. Mana-mana tengok yang tak berapa sesuai, bagi pandangan saja. Cakap lebih-lebih, dia orang lagi tahu. Bagi pandangan, bagi idea, bagi nasihat lah. Mak cadangkan macam ni lah. Tapi terpulang lah, Mak cadang nasihat itu je. Sebab sebagai seorang ibu ayah ini, tugas kita menasihat, memberi teguran ini, takkan pernah ada titik noktahnya. Selagi hidup, bagi jalan nasihat. Saya sendiri pun, saya ayah dah tak ada, tinggal mak ya. Saya ada mak mertua. Ayah mertua pun dah meninggal. Jadi tiap-tiap kali balik kampung, akan adalah pesanan mak saya, mertua saya. Macam ni. Kita dengar. Menunjukkan apa? Padahal menantu dia ni penceramah. Duk bagi nasihat ke orang. Tapi nak menunjukkan ibu berperananlah lagi dan lagi dan lagi sampai dah tak ada lagi. Tu je lah. Ada orang kata, tak, anak kita ustaz. Anak kita da'i. Takkan nak kena nasihat lagi? Tak. Dia da'i, dia ustaz, dia penceramah, dia tetap manusia, dia tetap anak yang mesti kena dengar nasihat daripada ibu dan mertua dia. Baru hidup akan aman sentosa. Wallahualam. Tapi itu yang dibangkitkan pada hari ini berkenaan dengan saling memaafkan, khususnya tentang dua, mertua dan juga menantu. Ini yang biasanya hangat untuk dibincangkan kerana ada je isu yang timbul dalam masalah keluarga. Baik, Ustaz. Biasanya kita dengar ada orang sebut istilah ni. Dia kata, kau maafkan je lah dia. Nabi pun ampunkan umat. Dia kata, dia suka pakai perkataan tu. Nabi ampunkan umat, Nabi ampunkan umat. Maafkan je lah, dia kata. Tapi ada di antara kita ni yang dia kata, macam ni Ustaz, ayat dia akan balas balik, dia akan sebut. Dia kata, aku ni bukan jenis macam itu, dia kata. Aku ni jenis, kalau dengan aku benci betul-betul. Kalau aku marah betul-betul. Kalau aku tak suka betul-betul. Apa nak jadi, dia kata, janji aku puas hati. Dia memilih untuk puas hati di atas dunia, berbanding dia ini tenang di negeri akhirat. Sedikit komen Ustaz untuk manusia seperti ini, Ustaz. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kita kalau sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya tindakan kita adalah ikutlah. Ikut apa? Ikut yang Nabi buatlah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau sayang pada Allah Taala, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka ke tak suka ke, ikutlah.
Nabi dianiaya, Nabi dizalimi, apa tindakan seterusnya Nabi? Nabi memaafkan. Maka kita belajarlah. Tak dapat jadi sebiji macam Nabi pun, ikut sedikit sebanyak pun jadi ya. Maka Allah akan sayang kepada kita. Dia orang yang susah nak memaafkan orang ni biasa ada 3 sebab. Ya. Ada 3 sebab kenapa kan? Ada 3 macam dalam TikTok pula ya. 3 sebab kenapa orang susah nak memaafkan orang lain. Tak nak rakam siap-siap. Tak, Balik nanti takut lupa. tak payah, nanti saya cut nanti ya. kita cut je video ni nanti masuk dalam TikTok nanti ya. Okey. Apa tadi? Lupa dah. Tiga sebab kenapa ada orang susah benar nak maafkan orang. Pertama sekali sebab dia rasa dia bagus. Dia sebagai mak, dia sebagai ayah, dia sebagai abang, dia kakak, dia rasa dia bagus. Jadi, buat apa aku nak maafkan dia? Engkau kena minta maaf dengan aku. Aku ni. Jadi, dia rasa dia bagus. Yang kedua, kenapa ada orang susah maafkan orang? Sebab dia gagal memahami situasi keadaan orang lain. Dia tak boleh nak faham orang lain. Dia nak orang je faham dia. Dia tak cuba memahami keadaan orang lain. Yang ketiganya adalah bila dia terlalu berat ataupun kesalahan orang tu terlalu berat terhadap dia sampai susah maafkan. Sebab itu kalau tengok dari sudut sirah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh memaafkan manusia yang begitu banyak sekali kalau ikutkan buat sakit hati Nabi tu. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ketua munafik di Madinah yang luarannya Islam, dalaman hatinya sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tak buat terhadap Nabi? Dia fitnah isteri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, buat benda tak senonoh dengan sahabat Nabi yang lain. Dia boleh doktrin 2 kampung agar tak ikut serta dalam perang. Dia elok-elok Nabi buat masjid semayang berjemaah, dia pergi buat masjid lain. Apa masalah? Mayanglah. Dah, dia pergi buat masjid lain. Nak pecah jemaah. Macam-macam dia buat pada keluarga Nabi, hidup Nabi. Tapi ingat, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Nabi sendiri semayangkan jenazah. Sehingga kan Nabi sendiri minta pada Allah Ta'ala dan turun ayat Quran. Allah tegur Nabi kita. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama saja engkau wahai Muhammad, engkau minta ampun untuk si munafik itu ataupun kau tak minta ampun pada mereka. Jika engkau minta ampun bagi mereka orang munafik itu 70 kali sekalipun, Allah sekali-kali tak sudi ampunkan mereka. Ayat ini dalam Quran surah At-Taubah ayat 80, yang mana ketika ini Nabi nak semayangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Bila turun saja ayat ini, kata Sayyidina Umar, ya Rasul, Allah Ta'ala dah turunkan titah, jadi tak payahlah nak semayangkan dia. Apa kata Nabi? Kalau Allah tak ampunkan dia 70 kali, aku tetap akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih 70 kali. Nah, dengar baik-baik para penonton ya. Disebabkan sifat pemaaf, kasih dan sayang cintanya Nabi pada orang yang buat naya Nabi sekalipun, maka tidak hairanlah mengapa Islam boleh tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga sampai ke Malaysia. Kalau Nabi seorang pendendam, Nabi seorang yang menyimpan rasa marah dalam hati, maka dakwah Islam tak akan sampai kepada kita. Disebabkan rahmat pemurahnya Nabi ni, hati Nabi yang bersifat mudah memaafkan orang, berjiwa besarnya Nabi, maka itulah nikmat Islam yang dapat kita nikmati pada hari ini. Berapa ramai di kalangan kita yang boleh buat perangai macam itu. Dan bukan setakat itu, tak keterlaluan kita katakan Allah Ta'ala jauh lebih hebat. Nabi sementelah lagi lah Allah kan sifatnya apa? Innallaha ghafurun rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang, lagi maha mengasihani. Berapa ramai di kalangan kita dia boleh maafkan orang, lepas tu dia boleh sayang pula orang tu. Ada orang dia kata, harap, tobat aku, maaf, dah cukup dah tu. Suruh sayang pula. Lain tahu nak sayang bagai.
Allah dia boleh maafkan hamba dia. Dalam masa yang sama Allah boleh sayang hamba dia. Kita boleh maafkan orang yang buat salah dengan kita pun dah kira cukup dah kan. Nak pergi suruh sayang dia pula, aduh, makan tahun kot Ustaz. Kita masih mencelah Ustaz. Ya. Maksud dia, kadang-kadang kita pelik tengok macam mana dia ada satu kekuatan dan sifat macam tu, boleh memaafkan dan sayang pula kepada orang yang dia lakukan kesalahan tersebut. Baik Ustaz, sebelum kita sambung dengan perbincangan seterusnya, kita nak berehat seketika kembali selepas ni bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah kembali bertemu sedar tak sedar di hujung perbincangan untuk kita ambil dan gali lagi soalan-soalan yang diajukan ataupun ditanyakan oleh penonton-penonton semua di ruangan komen. Di Facebook banyak soalan, sebenarnya kita pilih yang bersesuaian dan kita jawab sebaik mungkin. Okey, soalan dari sahabat kita Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz. Dua soalan. Yang pertama, Ustaz, bolehkah meminta maaf dengan menggunakan perantaraan orang tengah seperti surat, kad, media sosial ataupun orang lain yang kita hantar kerana kita segan dan malu untuk bersemuka dengannya? Soalan yang kedua, bagaimana mahu mengajar anak-anak supaya beradab dalam memohon maaf terutama kepada orang tua ataupun guru? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Mas Niza untuk soalan ini. Silakan. Ya baik, terima kasih. Seeloknya bila kita buat kesilapan, keterlanjuran ataupun apa jualah perkara yang mengundang rasa tidak senang dalam hati orang lain, lebih bagus secara terbuka kita sendiri gentleman. Gentleman lah kita untuk dalam nak minta maaf, menyatakan rasa bersalahnya kita atas kesilapan yang kita buat tu. Itu lagi bagus. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini respon kepada orang-orang yang mungkin kata, kalau saya maafkan dia Ustaz, saya rasa macam saya ni tak ada harga diri pula Azhar. Saya rasa macam saya ni koman pula Azhar. Oh, kita dah kena naya tu ini, lepas tu nak maafkan dia, saya rasa macam jatuhlah maruah standard saya ni. Tak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkan berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Tidaklah akan menambah darjat seseorang hamba itu melainkan dia boleh memaafkan, maka dia akan diberikan kemuliaan. Dan tidaklah orang yang tawaduk itu melainkan Allah akan mengangkat kedudukan dia. Salah satu Nabi sebut, orang yang boleh maafkan orang lain, Allah akan bagi dia kemuliaan. Kalau kita manusia ni barangkali dapat darjah kebesaran lah tu, yang membawa gelaran datuk ke apa, contohlah, itu manusia. Tapi kalau di sisi Allah Ta'ala kemuliaannya jauh lebih tinggi lagi. Siapa? Orang yang boleh memaafkan orang lain. Lagi apa soalan apa tadi? Nak ajar anak macam mana beradab dalam minta maaf. Ya. Yang keduanya, kita dalam nak mendidik anak-anak pula, seharusnya mak bapak kena tunjuk contoh. Kita mak bapak pun tak lari daripada silap. Keluar tandas, keluar bilik air, lampu lupa tutup. Jadi anak pun cakap, ayah lampu tutup. Ayah selalu tak tutup lampu. Jadi kita pun, okey, minta maaf, terima kasih, tutup sajalah lampu tu. Jangan direspon secara negatif, nanti budak tu belajar. Tahulah, ini lampu elektrik aku yang bayar. Banyak. Janganlah macam tu. Kalau dah anak tu dah tegur, anak tu dia belajar daripada sekeliling dia. Jadi kalau ayah pun jenis suka membudayakan, saya selalu sebut di mana-mana, dalam keluarga, budayakanlah 3 perkataan. Terima kasih, minta tolong, minta maaf. Jadikan budaya. Suruh. Ambil sudu. Pinggan. Apa pinggan? Tolong ambilkan pinggan boleh? Tolong ambilkan sudu boleh? Kan sedap bunyi. Minta tolong. Lagi? Minta maaf. Minta maaf, mencelah. Minta maaf, nak cakap sikit. Ayah, minta maaf. Mama, minta maaf. Maaf ini, jadikan dia budaya dalam keluarga, melambangkan kerendahan hati. Anak pun ikut.
Anak buat silap, anak buat apa tu satu benda yang tak senang di mata orang, suruh dia lala tu juga minta maaf. Tu yang bagus. Jadi dalam masa yang sama, dia sedar bahawa dia tak lari daripada silap. Sekali dia buat silap, jangan ditunda-tunda. Ma'al hijrah, ni 10 Syakban, Ramadan tahun depan baru nak minta maaf. Dah, takut meninggal. Awal-awal lagi minta maaf dah. Tu yang bagus. Wallahualam. Subhanallah. Ajar anak-anak supaya beradab dalam meminta maaf dan juga adab-adab dalam kehidupan, serta kalau nak pakai orang tengah sekalipun, yang paling baik adalah kita sendiri yang pergi berjumpa dan memperbetulkan keadaan tersebut. Dan satu soalan tambahan, Ustaz. Kalaulah kita ni sebagai orang yang nampak dua manusia bergaduh. Kalau hari ni memang daripada perbincangan awal kita sebut tentang dua manusia yang buat salah dan juga yang disalahi. Disalahi. Mana ada disalahi? Yang buat salah dan juga orang yang menerima kesalahan tersebut. Yang minta maaf dan juga yang memaafkan. Tapi kalaulah kita duduk manusia yang ketiga, kita tengok dua orang bergaduh, saling tak nak bermaafan, apa tugas kita dan apa kerja kita kalau nampak dua manusia bergaduh, Ustaz? Kita selitkan juga sebagai info kepada penonton-penonton. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Kawan-kawan semua, kita adalah hidup, kalau tak dapat bagi manfaat, jangan bagi mudarat pada orang. Betul. Antara batu yang paling bahaya dalam dunia, batu api. Batu api ni bahaya sungguh. Ada dua orang pihak tengah bergaduh, tengah selisih faham. Dekat ruangan komen, apa dia cakap? Kalau aku jadi korang, dah lama aku tinggalkan member macam tu. Tak buang karen ada kawan macam tu lah, macam-macam dia. Ayat-ayat. Itu batu api namanya. Kalau jadi batu Hajarul Aswad tak apa. Ni batu api. Dia mengapi-apikan lagi. Bukannya tak ada, ramai. Jadi kawan-kawan semua, seeloknya apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah hubungan di antara dua saudaramu yang sedang bersengketa, salah faham. Baik itu kalau salah satu daripada sifat ataupun dia macam orang kata bohong yang dibenarkan, itu adalah situasinya untuk membaikkan dua pihak yang sedang bergaduh. Kita adik, yang bergaduh tu abang dengan kakak. Jadi adik ni cakaplah dengan abang sebenarnya kakak tu dia baik, dia sayang dengan abang tu. Kau mana tahu kau beranak kemudian, mana kau tahu kakak tu mana? Iya, pergi ke kakak pula, kak. Sebenarnya abang tu dia pernah cakap dia sayang kakak, tapi tak tahulah bila dia cakap. Tapi buatlah reka-reka ayat semata-mata nak dia orang berbaik-baik kembali. Oh, manusia macam ni hati mulia, bagus. Sebab setengah orang beranggapan nak dapat darjat jadi ahli syurga ni mungkin amalannya bangun tiap-tiap malam, solat berpuluh-puluh rakaat, mungkin amalan yang kita pun tak tergambar lah. Tapi rupanya tidak. Hanya dengan kita jadi asbab orang jadi kembali baik, itu pun dah cukup. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ada masa lagi ke? Ada, Ustaz. Ada seorang laki-laki ni yang pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa sekejap lagi akan ada ahli syurga yang datang. Lepas tu nampaklah ada seorang laki-laki tu datang dengan janggutnya basah apa tu. Semua sahabat tengok. Esok Nabi kata, kejap lagi ada ahli syurga datang. Orang yang sama. Esoknya lagi Nabi kata, kejap lagi ahli syurga datang. Orang tu juga. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As ini, dia terdetik dalam hati dia nak tahu apa amalan seorang fulan ini tadi. Yang Nabi kata dia ahli syurga. Dipendekkan cerita, dia beritahu dengan ahli syurga tu, boleh tak nak numpang tidur? Ada isu sikit lah dengan ayah di rumah, boleh tak tumpang tidur? Boleh, tak ada hal. Tidurlah di rumah kawan tu selama beberapa malam. Tapi hari nak check out, hari nak balik tu, dia kata, tuan, maaf. Nabi kata, tuan ini ahli syurga. Tapi maaflah, saya tengok, yalah, amalan macam tu saja. Tak adalah kata nampak hebat sepuluh sangat. Dan ahli syurga tu jawab, memang iya pun. Dia kata, aku ni tak ada apa sangat amalan lain. Kecuali aku ini, dia kata apa? Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisha. Dia kata, aku tak ada apa-apa amalan melainkan yang kau nampak saja, kecuali aku ini ada perasaan hati yang tak ada dendam terhadap orang Islam yang lain dan tak pernah ada hasad dengki terhadap apa yang orang lain dapat kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jadi rupanya itulah kesimpulan. Tak ada dendam,
dan tak ada dengki terhadap orang lain menjadi asbab laluan ke syurga. Jadi kawan-kawan di luar sana, nampak ada sahabat sedang bersengketa, jangan pergi semarakkan api simbah minyak. Kita baik-baikkan mereka, pupuk agar mereka kembali bersahabat semula. Mana tahu semayang kita, ibadah, zikir, sedekah kita, ini yang Tuhan pandang. Ni yang kita cuba mengembalikan, menjernihkan kembali hubungan ni. Patutlah dalam Quran sekalipun banyak ayat-ayat Allah seru jadi pemaaf. Surah Al-A'raf ayat 199, Surah Asy-Syura ayat 40, Surah An-Nur ayat 22, Surah Fussilat ayat 34. Semuanya Allah ajar kita jadilah pemaaf. Maafkan kami. Alhamdulillah, itu dia kan. Yang ujung yang Ustaz bagi yang terakhir itu adalah satu bab kata orang semangat untuk sama-sama kita jadi orang pemaaf dan juga memaafkan orang lain. Dan kalau datang orang minta maaf pada kita, maka maafkanlah, jangan dibawa panjang-panjang cerita lagi. Baik, kita jadikan yang tadi sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita. Dan Ustaz, mohon Ustaz doa ringkas pada pagi ini untuk menutup majlis kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, jadikanlah hati kami mudah memaafkan orang lain. Ya Allah, yang dengan itu Engkau akan mudah mengampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah hati kami lapang, hati kami tenang, jiwa kami besar untuk memaafkan kesilapan orang terhadap kami, kerana kami juga banyak dosa terhadap-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas untuk kupasan dan perbincangan hari ini tentang belajar untuk memaafkan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita dari awal sehingga ke penghujung. Ayuh kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.